Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim mengeluarkan satu lagi kenyataan yang pastinya akan meruntun hati, jiwa, dan kalbu para walaun penyokong Perikatan Nasional. Ini apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, prihatin dengan pembangunan negeri pimpinan Perikatan Nasional. Kalau anda merasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional, itu adalah sebenarnya bohong. Kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mengambil berat tentang pembangunan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Beliau tidak pernah meninggalkan negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Tetapi kadangkala para pemimpin di kawasan negeri pimpinan Perikatan Nasional lah yang seringkali menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin terhadap pembangunan yang dikuasai Perikatan Nasional PN telah menghadiri taklimat pembangunan Perlis ketika mengadakan lawatan kerja ke negeri tersebut bagi meninjau pembangunan Perlis. Beliau yang tiba pada jam 3 petang kemarin menghadiri taklimat pembangunan Perlis bersama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Perlis. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Barisan Pentadbiran Kanan Negeri. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Anwar diberikan taklimat berkaitan projek pembangunan persekutuan yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Perdana Menteri kemudian mengadakan tinjauan mesra di Bazar Ramadan Persiaran Wawasan sebelum hadir ke majlis berbuka puasa Madani di Masjid Nurul Huda Felda Cuping. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ianya menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menganaktirikan mana-mana negeri di Malaysia, termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Namun saudara, lebih mengejutkan lagi apabila pendaftaran padu ditutup kemarin, akhirnya data menunjukkan Perlis Kelantan adalah negeri yang paling ramai, paling tinggi mendaftar padu tersebut. Dalam media sosial juga gempar apabila beberapa pempengaruh cyber trooper yang sebelum ini cuba meracun para penyokong Perikatan Nasional supaya tidak mengisi padu, akhirnya sendiri termakan racun tersebut apabila mereka turut mengisi padu. Kerana risau tidak mendapat bantuan. Sebenarnya padu adalah satu sistem yang sangat baik untuk rakyat Malaysia dan juga kerajaan memantau perkembangan terkini rakyat Malaysia, khususnya berkaitan dengan subsidi bersasar. Pendaftaran padu sah telah ditutup. Kini Perlis dan Kelantan dilaporkan sebagai negeri paling ramai mendaftar. Perlis dan Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama padu selepas ditutup pada jam 11.59 malam kemarin. Menerusi pecahan pendaftaran mengikut negeri seperti lampiran dikongsikan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Perlis dan Kelantan masing-masing mencatatkan peratusan tertinggi keputusan penduduk yang berdaftar, iaitu 66.9% dan 65.2%. Ia diikuti Terengganu 62.7%, Perak 60.3%, Pahang 59.7%, Kedah 58.9%, Wilayah Persekutuan Putrajaya 56.5%, Negeri Sembilan 56.2%. Selain itu, Wilayah Persekutuan Labuan 55.2%, Melaka 53%,
Pulau Pinang 52,9% dan Sabah 52,8%. Rafizi berkata, setakat semalam seramai 11,55 juta atau 52,6% warga negara berumur antara 18 tahun telah berjaya mendaftar dan mengemas kini profil diri di sistem padu. Ini menjadikan 17,65 juta atau 58,7% keseluruhan profil rakyat termasuk ahli isi rumah bawah 18 tahun yang berjaya dikemas kini di sistem padu, katanya. Kepada warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemas kini profil di padu, data pendaftaran yang sedia ada adalah mencukupi dan akan digunakan untuk kerajaan menentukan kelayakan individu bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Sekiranya ada keperluan, Kementerian Ekonomi akan mengumumkan pembukaan semula padu untuk tempo yang singkat bagi pendaftaran dan pengemaskinian setelah kerajaan buat keputusan bentuk dan mekanisme subsidi bersasar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Tidak sampai 24 jam selepas Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor dan mendedahkan kepincangan kehambaran UMNO di Selangor, Tengku Zafrul akhirnya tampil dan UMNO akhirnya tampil memberi jawaban komen balas terhadap Zafrul. UMNO Selangor akhirnya jawab dakwaan Zafrul. Ini kata beberapa pemimpin UMNO Selangor. Mereka menafikan dakwaan Tengku Zafrul Abdul Aziz bahawa usaha kebangkitan parti di negeri itu hambar berbanding di peringkat pusat yang giat dibuat Presiden Zahid Hamidi. Mereka berpendapat UMNO Selangor di bawah Megat Zulkarnain Omardin yang juga setiausaha politik Zahid dilihat berjalan baik, termasuk banyak mengadakan program untuk meyakinkan kembali penyokongnya. Ahli jawatan kuasanya, Jamal Yunus, berkata, skala aktiviti dan strategi UMNO negeri itu dibuat seiring dengan pusat. Berbeza, dakwaan dibuat Zafrul dalam kenyataan mengumumkan peletakan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor hari ini. Politik UMNO Selangor kembali bergantung kepada politik di pusat. Sebagai antara orang lama di kalangan ketua bahagian, saya lihat ketua yaitu Megat Zulkarnain mengambil banyak langkah proaktif berbanding ketua sebelum ini, kata beliau. Beliau jaga ahli, buat program yakinkan kembali dan gerakkan banyak lagi strategi yang kita tak boleh dedah, katanya kepada FMT. Sambil menafikan wujud pergolakan dalam UMNO Selangor dan menyifatkan keputusan Zafrul adalah sebab peribadi kerana ingin tumpu kepada tugas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Hari ini Zafrul meletak jawatan bendahari UMNO Selangor bagi memberi laluan kepada individu boleh menyumbang lebih efektif terhadap kebangkitan parti di negeri itu. Namun beliau kekal Ketua UMNO Kota Raja serta ahli Majlis Kerja Tertinggi. Menurutnya, ketika dilantik bendahari UMNO negeri pada April tahun lalu, matlamat utamanya ialah menyumbang kepada kebangkitan parti di Selangor. Zafrul turut mendakwa kebangkitan UMNO di Selangor hambar serta tidak sehaluan dengan tema di peringkat pusat. Ketua Pemuda UMNO Selangor Imran Tamrin turut menolak kemungkinan wujud pergolakan dalaman susulan pengumuman Zafrul itu. Semua berjalan seperti biasa, mungkin itu keputusan pribadinya, katanya kepada FMT. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Dengan peletakan Zafrul sebagai bendahari UMNO Selangor, ini betul-betul di luar jangkaan. Namun, ada beberapa pemimpin juga mengatakan mungkin Zafrul
telah pun dipengaruhi ataupun dihasut oleh orang-orang tertentu untuk meninggalkan jawatan tersebut ataupun menyatakan pendirian tersebut. Saudara-saudara sekalian, jadi persoalan ialah apalagi langkah Zafrul selepas ini. Adakah langkah lebih drastik akan dibuat oleh Zafrul, yaitu meninggalkan parti UMNO? Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini.